Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bincang pada malam ini mengenai dengan permasalahan solat jemaah. Perkara pertama, sekiranya seseorang itu telah memulakan sembahyang, dia memulakan sembahyang sunat, kemudian diiqamatkan solat untuk berjemaah, apa yang perlu makmum tu buat? Dihabiskan sembahyang dia 2 rakaat. Sekiranya dia takut terlepas jemaah, maka kalau dia takut terlepas jemaah, dia batalkan sembahyang dia, maka terus memulakan sembahyang berjemaah bersama dengan imam. Jadi di sini jawapan kepada soalan ini adalah berbentuk subjektif lah. Sebab bergantung kepada orang yang sembahyang sunat tadi. Selalunya kalau sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak ni, sembahyang sunat 2 rakaat je. Bila 2 rakaat, dia tak jejaskan apa-apa. Walaupun dah diiqamatkan, kita sedang semayang, walaupun pada rakaat pertama habiskan, cuma kita ringkaskan bacaan lah, bacaan Fatihah, kemudian terus rukuk, i'tidal, habiskan dengan cepat. Di sini sekiranya dia tak takut terlepas jemaah, sebab jemaah ni sembahyang zuhur 4 rakaat, takkan sembahyang sunat 2 rakaat sampai imam habis salam. Jadi itu tidak masuk akal lah. Jadi kita nak katakan di sini, sekiranya sembahyang sunat dia panjang ataupun bacaan dia lambat, maka dia batalkan sembahyang, ikut bersama dengan imam, sembahyang berjemaah. Jika tidak, habiskan sembahyang sunat tu dulu, habiskan sembahyang sunat, kemudian ikut bersama dengan imam. Sembahyang subuh pun sama juga, sebab sembahyang subuh ni selalu imam baca panjang sikit, jadi sempat kita sembahyang sunat tu, habiskan dulu, kemudian terus masuk jemaah bersama dengan imam. Situasi yang kedua, sekiranya seseorang telah start sembahyang fardu, kemudian diiqamatkan solat. Macam mana gambaran ni berlaku? Seseorang masuk surau ataupun masjid, dia nampak semua dah sembahyang sunat tempat masing-masing. Jadi sangkaan dia dah habis sembahyang, rupanya tak habis lagi. Bukan tak habis lagi, tak start sembahyang lagi, belum bermula sembahyang fardu, belum diiqamatkan. Yang mereka sembahyang sunat tu sembahyang sunat qabliyah, dia ingatkan sembahyang sunat ba'diyah selepas. Jadi dia dah start sembahyang fardu seorang-seorang kat belakang. Kemudian tengah-tengah sembahyang fardu, muazzin pegang mikrofon, iqamat. Bagaimana situasi makmum yang sedang solat fardu pada ketika itu? Solat fardu ni untuk pengetahuan, tuan-tuan, tak boleh dibatalkan. Sembahyang fardu perlu dihabiskan. Macam puasa lah. Tuan-tuan puasa qada. Puasa qada bulan Ramadan yang lalu, mungkin masuk hospital 3 hari, tak boleh puasa 3 hari qada. Bila qada puasa, jadi puasa wajib, dia tak boleh batal dengan suka hati. Bila mana tengah hari lapar, buka puasa, dia bukan puasa sunat, dia puasa wajib. Puasa wajib habiskan. Kalau dia buka dengan sengaja, maka hukumnya berdosa lah, haram dan berdosa. Puasa sunat tak apa. Puasa sunat, tuan-tuan puasa hari Isnin, puasa hari Khamis, tiba-tiba tengah hari rasa lapar, ataupun tengah hari ada jemputan makan, kata kawan nak belanja, buka lah puasa, itu boleh. Dalam situasi ini, makmum dah sedang sembahyang fardu, dah start sembahyang fardu, bukan makmum lah, dia sembahyang seorang-seorang, kemudian diiqamatkan solat untuk berjemaah.
yang afdalnya pada ketika itu dia batal ke semayang dan dia masuk jemaah yang semayang yang baru diiqamatkan tadi. Sekiranya dia tak nak batal ke semayang, terus niat mengikut imam. Contoh dia dah semayang soh pertama dah. Dia dah semayang soh pertama, dia dah start semayang dah. Tiba-tiba iqamat. Dia start semayang fardu dah, tiba-tiba iqamat. Alang-alang dia kata terus niat berjemaah je lah. Dia makna dia awal pada imam lah. Dia dah start semayang, baru habis Fatihah, tiba-tiba baru diiqamatkan. Dia pergi ikut sekali join. Dia tak batalkan semayang, tapi dia join sekali. Dia niat saja mengikut imam. Apa hukumnya? Mengikut pendapat yang kuat, fatwa jadid, fatwa baru dalam mazhab Syafi'i ketika berada di Mesir, maka hukumnya adalah harus, boleh. Apa dalil dia boleh? Dia kata, kalaulah seseorang ini semayang berseorangan, dia semayang berseorangan, tiba-tiba ada orang ikut belakang dia, makna dia jadi imam, kawan dia jadi makmum, orang yang baru datang jadi makmum, hukumnya harus. Asal dia semayang seorang-seorang, tiba-tiba datang orang lain ikut belakang dia atau ikut belah kanan dia, iaitu menjadi makmum kepada dia, harus. Samalah juga, dia ni semayang seorang, tiba-tiba di pertengahan masuk join nak mengikut imam, samalah juga hukumnya harus. Cuma sebahagian di kalangan ulama menyatakan masuk di tengah-tengah ni, bukan sebahagian lah, dalam mazhab Syafi'i kita bukan batal, makruh masuk di tengah-tengah. Dia berbeza seseorang yang masuk di tengah-tengah dengan seseorang yang contohnya imam batal sebab terkentut, dia keluar. Yang ganti ke imam bukan makmum belakang, orang baru masuk. Dia baru masuk terus jadi imam, boleh. Itu hukumnya boleh. Dan makmum yang belakang tak makruh pun. Sebab apa tak makruh? Dia memang dah niat makmum dah, cuma imam bertukar. Tapi kalau niat jemaah di tengah-tengah ni, hukumnya makruh. Apabila seseorang masuk semayang fardu berseorangan diri, kemudian dia nak masuk berjemaah, macam yang saya bagi tahu tadi, dia semayang fardu, dia ingatkan dah iqamat, tiba-tiba diiqamatkan solat. Bagaimana cara nak masuk di situ? Ulama kata langkah lebih selamatnya adalah dituntut kepada dia untuk sempurnakan 2 rakaat. Jadi semayang tadi semayang sunat, walaupun dia niat fardu tadi, saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat, tapi tengok-tengok muazzin baru iqamat, dia niatlah semayang fardu, maka habiskan 2 rakaat, beri salam. Jadi semayang tersebut semayang sunat, kemudian terus masuk bersama dengan jamaah. Sebab apa kena habiskan 2 rakaat? Sebab sembahyang sunat paling kurang 2 rakaat. Tak ada sembahyang sunat 1 rakaat, melainkan witir je. Witir 1 rakaat. Sebab sembahyang sunat apa-apa pun 2 rakaat paling kurang, minimum. Jika dia tak nak buat 2 rakaat, malas nak buat. Kalau dia tak nak buat, dia batalkan terus sembahyang dia. Batalkan terus, maka dia mula sembahyang ikut jemaah yang baru diiqamatkan tadi, yang muazzin iqamat tadi. Okey. Jadi maksudnya dia punya yang tadi yang dia niat 3 rakaat tu, dia buat 2 rakaat. Jadi dia maksudnya itu jadi sunat lah. Jadi sunat. Yang lafaz yang dia niat fardu, dia niat semayang fardu maghrib 3 rakaat. Dah niat fardu dah. Tiba-tiba tengok jemaah tak semayang lagi, muazzin baru iqamat. Terus dia jadikan solat dia 2 rakaat, lepas 2 rakaat beri salam, semayang tersebut dikira semayang sunat. Kemudian terus masuk jemaah baru, walaupun dia dah niat semayang fardu, tak apa. Apa dalil dia? Dalil dia hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba liyuslih baina bani Amr bin Auf. Nabi SAW satu ketika Nabi keluar
untuk mendamaikan antara Bani Amr bin Auf. Kemudian tiba-tiba masuk waktu solat. Sebelum kedatangan Nabi, masuk waktu solat. Nabi tak sampai lagi, solat dah masuk dah. Sebab Nabi sibuk nak menguruskan perdamaian, perkelahian yang berlaku di antara Banu Amr bin Auf. Jadi mereka pun suruhlah Abu Bakar naik jadi imam. Sebab Nabi tak sampai-sampai lagi, sedang sibuk menguruskan perdamaian Bani Amr. Kemudian tengah-tengah semayang, Nabi datang. Fataqaddam fasalla bihim. Nabi datang, Nabi terus pergi ke depan. Kemudian Nabi jadi imam, Abu Bakar jadi makmum. Asalnya Abu Bakar jadi imam, sahabat semua jadi makmum. Sebab Nabi lambat. Mereka yang akan Nabi mungkin lambat sangat. Tengok-tengok Nabi sampai tengah semayang, Nabi terus pergi ke hadapan, Nabi jadi imam, Abu Bakar undur belakang jadi makmum, dan jemaah semua ikut Nabi sebab Nabi jadi imam. Fasara Abu Bakrin muqtadiyan fi asna'i salati. Maka pada ketika itu Abu Bakar asalnya dia niat imam, tiba-tiba dia undur belakang sebab Nabi datang. Daripada niat imam tukar jadi niat makmum. Niat di tengah-tengah solat harus hukumnya. Jadi di sini mengikut pendapat mazhab Syafi'i, kita hukumnya sah dalam apa juga situasi makmum tadi. Yang penting dia niat ikut imam. Sama ada dia ikut imam selepas, ikut imam yang bertakbiratul ihram selepas dia, atau pengikut imam yang takbiratul ihramnya sebelum dia, boleh, tak jadi masalah. Makmum akan takbiratul ihram dulu daripada imam. Imam datang lambat, macam Nabi tadi berlaku kes Nabi dengan Abu Bakar, tak apa, boleh. Hukumnya harus. Dari segi sah. Apa dia? Bolehkan kita memerlukannya dari solat fardu kepada solat sunat. Solat fardu tukar solat sunat. Ya. Itu tanpa niat pun tak apa. Yang tadi tu tanpa niat pun tak apa. Sebab dia lepas 2 rakaat terus beri salam. Tukar niat lah. Tetapi untuk makmum kena niat makmum lah. Untuk jadi makmum kena niat makmum. Cuma tak kira kalau dia masuk tengah-tengah. Kalau awal-awal lah. Yang tadi, yang Ustaz cakap tadi, yang imam masuk tadi tu, adakah imam yang masuk tu imam baru ke atau imam berjemaah yang masuk dalam tengah sembahyang tadi? Macam Nabi dengan Abu Bakar tadi, Nabi datang dari luar, bukan Nabi jadi makmum, Nabi terus jadi imam. Kalau anda kata, misal kata orang imam yang kata imam yang tadi tu dia dalam rakaat tengah sembahyang, rakaat mungkin rakaat 2, rakaat 3, tiba-tiba imam tu berhenti dalam rakaat kedua, macam mana dengan imam yang baru tu, rakaat tu macam mana pula? Dia bila mana contohnya imam batal sembahyang, imam keluar, jadi yang sepatutnya makmum belakang naik. Makmum yang kat belakang tu, muazzin ke orang yang belakang imam tu naik, gantikan tempat imam. Kalau tak ada orang naik, maka habiskan sembahyang seorang-seorang. Habiskan, kalau semua tak nak naik, yang belakang imam semua tak nak naik, sembahyang sah, cuma habiskan sendiri-sendiri. Ataupun imam bukan daripada jemaah makmum tu, jemaah daripada luar, mana orang baru sampai terus naik jadi imam, boleh juga. Cuma bila mana contohnya rakaat yang berbeza, imam tadi baru sampai, yang jemaah tadi dah rakaat yang kedua, sembahyang maghrib. Jadi bila mana imam tadi masuk je rakaat yang kedua, mereka dah rakaat yang ketiga. Jadi imam jadi sembahyang duduk tahiyat awal, mereka duduk tahiyat akhir. Kemudian imam naik, mereka tunggu je, duduk tak perlu naik sebab mereka dah rakaat yang ketiga habis, mereka sudah tamat. Cuma mereka tunggu lah sampai imam habis rakaat yang ketiga tu. Kalau tak nak tunggu imam, niat mufaraqah, keluar, tak nak ikut imam, sembahyang dah selesai, beri salam sendiri, boleh juga. Ada 2 pilihan lah. Pilihan yang terbaik adalah tunggu imam, duduk tahiyat akhir, imam bangun rakaat ketiga, kita dah 3 rakaat dah,
Sebab imam yang pertama tadi keluar, kentut, dia keluar. Ganti imam baru. Imam yang kentut tadi adalah pada rakaat kedua. Ganti imam baru. Imam baru tu baru masuk, dia dikira rakaat pertama. Makmum dah rakaat kedua. Imam rakaat kedua, makmum rakaat ketiga sembahyang maghrib. Imam duduk tahiyat awal, makmum duduk tahiyat akhir. Imam naik rakaat ketiga, makmum tak perlu naik dah. Tunggu dia tahiyat akhir. Sampailah imam habis rakaat ketiga, imam beri salam, makmum beri salam sekali dengan imam. Ada satu masalah, kebanyakan di kalangan manusia, mereka akan mendapatkan sembahyang berjemaah bersama dengan imam, terutama pada sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, mereka niatnya 4 rakaat isyak, makmum lambat sampai. Imam dah start sembahyang tarawih. Bila imam beri salam, makmum dekat belakang sempurnakan 2 rakaat lagi. Sebab sembahyang tarawih 2 rakaat. Sembahyang tarawih tak boleh lebih. Kalau sembahyang tarawih lebih 2 rakaat batal dalam mazhab Syafi'i kita lah. Dalam mazhab Syafi'i kita, sembahyang tarawih hanya 2 rakaat beri salam. Tak kira lah sembahyang 20 rakaat ke 8 ke 12 ke 14 ke, berapa rakaat apa kita nak sembahyang, tak boleh lebih 2 rakaat. 2 rakaat beri salam. 2 rakaat beri salam. Jadi bila mana imam sembahyang sunat tarawih 2 rakaat, makmum sembahyang isyak 4 rakaat. Bila habis 2 rakaat, imam beri salam. Jadi makmum bangun tambah lagi 2 rakaat. Kemudian imam bangun untuk sembahyang tarawih 2 rakaat lagi. Sebab 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. Ketika imam bangun 2 rakaat sembahyang tarawih yang baru pula, makmum yang tadi dah bangun, niat pula makmum sekali lagi. Adakah sah ataupun tidak? Hukumnya sah. Sebab kita dah bagi tahu tadi, niat di tengah-tengah ni hukumnya harus. Niat di tengah-tengah hukumnya harus. Jadi bila mana memang gambaran ni pelik lah, tapi nak bagi tahu hukumnya sah. Makmum sembahyang 4 rakaat isyak, imam sembahyang 2 rakaat solat tarawih, imam beri salam, makmum pun bangun. Sebab dia sembahyang isyak rakaat ketiga. Kemudian imam sembahyang tarawih bangun pula, sembahyang tarawih 2 rakaat lagi. Selepas imam angkat takbiratul ihram, dia makmum tu niat pula sekali lagi sebagai makmum kepada imam ni. Hukumnya harus, boleh. Kemudian apabila diiqamatkan solat, maka hukumnya makruh. Bagi setiap orang nak sembahyang fardu, maka hukumnya makruh dimulakan sembahyang sunat. Bila diiqamatkan solat tak boleh sembahyang. Sebab Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi kata, "Idza uqimatis solah", apabila diiqamatkan solat, fala salata illa al-maktubah, tidak boleh sembahyang melainkan sembahyang fardu sahaja. Bila mana seseorang itu hadir, masuk je masjid ataupun surau, bila baru nak pegang mikrofon nak iqamat, maka dia tak boleh nak mulakan sembahyang sunat. Boleh tu boleh, harus, tapi hukumnya makruh. Bukanlah makna tak boleh buat, bukan tak sah, sah, tapi hukumnya makruh. Yang mana keutamaan yang diberikan adalah sembahyang fardu, iqamat, bukan sembahyang sunat. Tak kira lah sembahyang sunat tadi, sembahyang sunat rawatib, iaitu qabliyah, ataupun sembahyang sunat tahiyatul masjid, ataupun apa-apa sembahyang sunat. Sama ada muazzin tadi dah selesai iqamat, ataupun tengah-tengah iqamat, ataupun baru nak start iqamat. Sama ada alima annahu yafruq, sama ada makmum tadi tahu dia boleh habis ni sembahyang sunat ni sebelum imam rakaat pertama tu, dia boleh habis sembahyang sunat 2 rakaat. Sebab apa? Imam baca panjang, dia tahu imam baca panjang, sempat habis nak kejar sembahyang sunat, tetap hukumnya makruh. Sebab Nabi kata, "Idza uqimatis solah fala salata illa al-maktubah." Di iqamat solat tak boleh sembahyang, walaupun kamu sembahyang laju macam mana pun tak boleh. Hukumnya makruh.
tidak boleh tu makruh lah. Walaupun di sana ada pendapat lah dalam mazhab yang lain, terutama mazhab Abu Hanifah. Dia kata bila nak sembahyang sunat juga, nak sembahyang sunat juga, sembahyang di penjuru masjid. Sembahyang di penjuru masjid, di hujung-hujung masjid. Jangan sembahyang dalam kawasan masjid, di penjuru di beranda ataupun di penjuru masjid. Terutama daripada Ibnu Mas'ud, dia kata dia sembahyang sunat 2 rakaat subuh, sedangkan imam sembahyang fardu, dia sembahyang sunat 2 rakaat qabliyah subuh. Sebab 2 rakaat qabliyah subuh ni besar fadilat dia. Imam sembahyang fardu, dia sembahyang sunat. Ibnu Mas'ud. Sebab itu sebahagian di kalangan ulama menyatakan dalam mazhab yang lain, dia kata boleh sembahyang tapi jangan sembahyang di kawasan yang sedang sembahyang berjemaah, sembahyang di hujung-hujung penjuru masjid. Mazhab Syafi'i tetap makruh, diberi keutamaan sembahyang berjemaah. Kemudian masalah yang ketiga, seseorang yang bersama dengan imam ketika qiyam, kemudian dia takut tak sempat baca Fatihah. Takut tak sempat baca Fatihah kalau dia baca doa iftitah. Washtaghala bil qira'ah li'annaha fardhun fala yashtaghil anhu bin nafl. Maka dia tinggalkan doa iftitah, terus dia baca Fatihah. Walaupun dia ni muwafiq. Muwafiq ni maksudnya sempat bersama imam, cuma bacaan dia lambat. Dia bukan masbuk. Dia muwafiq, memang sempat baca Fatihah, cuma dia tak sempat, orang lain sempat. Sebab dia baca lambat. Bila dia sedar diri dia baca lambat, maka tinggalkan benda sunat, doa iftitah semua tinggalkan, baca yang fardu. Sebab apa? Kerana Fatihah tu fardu, maka tak perlulah untuk kita sibukkan diri dalam perkara sunat jika kita tahu baca lambat, tak sempat habis Fatihah sebelum imam rukuk. Walaupun dia nak baca, hukumnya harus, boleh. Kemudian boleh. Kadang pernah terjadi juga, kadang-kadang imam takbir, kita pun takbir, kita doa iftitah, imam Fatihah, kita tengah baru nak habis, kita mungkin imam dah rukuk, kita tak kuat. Sembahyang kuat ke sembahyang perlahan? Sembahyang perlahan. Kita muafiq. Jadi kita tak Fatihah sebab kita muafiq. Macam mana keadaan dia? Bila contoh sembahyang zuhur, sembahyang asar ni, imam baca doa iftitah, dia pun tak tahu imam baca ke tak. Dia baca doa iftitah. Kemudian bila baca doa iftitah, rupanya imam tak baca, dia baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, dia tak baca surah pula. Dia terus rukuk. Kita baru nak start Fatihah. Jadi hukumnya wajib habiskan Fatihah. Wajib kita sempurnakan Fatihah. Sebab apa? Nama muwafiq. Muwafiq ni ada ruang untuk baca Fatihah, tapi kita tak tahu imam. Sebab tu imam dia kena raikan makmum. Dia tak boleh ikut je. Dia ada hal nak cepat, tak boleh. Dia kena ikut, raikan makmum. Kerana di belakang ada orang tua, mungkin ada bacaan lambat, ada orang kurang sihat. Jadi raikan semua dengan baca yang sederhana, tak laju dan tidak cepat. Tidak laju sangat dan tidak lambat sangat. Baca yang sederhana lah. Tapi bila nama muwafiq, hukumnya wajib. Selagi mana nama dia muwafiq, maka hukumnya wajib dihabiskan Fatihah. Selagi mana tidak ketinggalan 3 rukun yang panjang bersama imam. Rukun panjang mana rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Imam bangun sujud kedua, tak habis lagi Fatihah. Maka diberi 2 pilihan kepada makmum. Sama ada nak ikut imam pada rakaat yang berikutnya, kira nanti imam beri salam tambah 1 rakaat je lah, ataupun dia nak mufaraqah, boleh juga. Niat keluar, tak nak ikut imam. Dua-dua boleh. Sekiranya makmum bersama dengan imam, tapi dia sempat dengan imam, dia masuk masjid, suruh imam sedang rukuk, dia pun takbir rukuk,
Tapi masalah dia takbir sekali je, Allahu Akbar terus rukuk. Dia niat package dua-dua. Niat itulah takbiratul ihram, itulah takbir intiqalat, takbir rukuk. Takbir rukuk pun tu, takbiratul ihram pun tu juga. Maka hukumnya tak sah. Hukumnya tidak sah. Sembahyang dia tak sah. Sebab apa? Dia berkongsi niat takbiratul ihram dan juga niat takbir intiqalat. Takbir intiqalat itu niat sunat. Allahu Akbar tu sunat. Takbiratul ihram tu wajib, fardu. Ulama kata tak sah. Apabila dia bersama imam, ketika mana imam tu rukuk, maka dia pun takbir Allahu Akbar. Dia takbir dalam keadaan berdiri. Kemudian dia takbir pula untuk rukuk. Kemudian dia turun. Fa in waqa'a ba'da takbiratul ihram fi ghairil qiyam. Sekiranya takbiratul ihram itu bukan pada ketika qiyam, maka tak sah sembahyang dia. Ini banyak berlaku juga. Sebab sebahagian kita nak kalang kabut nak kejar imam, nak dapat rukuk bersama imam. Bila dapat rukuk bersama imam, dapatlah rakaat tersebut. Jadi macam mana? Imam rukuk, Allahu Akbar, terus rukuk. Sedangkan takbiratul ihram syarat dia kena qiyam, kena berdiri. Takbiratul ihram syarat dia kena berdiri. Kita tengah takbiratul ihram tu bongkok untuk sujud, untuk rukuk, maka tak sah. Berapa lama nak qiyam? Qiyam tu untuk niat je. Niat je. Saja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat makmum. Cukup. Allahu Akbar. Niat terus rukuk. Rukuk tak perlu takbir pun tak apa. Sebab rukuk tak perlu takbir pun tak apa. Kalau takbir tu sunat. Takbir ketika rukuk sunat. Yang penting takbiratul ihram tu wajib. Bukan angkat tangan tu wajib. Angkat tangan sunat je. Takbiratul ihram, sebutan Allahu Akbar ketika qiyam, itu yang wajib. Angkat tangan tu sunat. Takbir untuk rukuk sunat. Tak perlu takbir pun tak apa. Bila mana seseorang tak berdiri tegak sambil takbir Allahu Akbar sambil rukuk, maka tu tak ada khilaf, tak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, memang tak sah. Sebab syarat dia adalah kena berdiri. Kemudian masalah yang berikutnya, sekiranya imam dia telah rukuk tapi dia lupa tasbih untuk rukuk, dia lupa tasbih rukuk. Kemudian faraja'a ila rukuk liyusabbih, kemudian dia rukuk balik. Fa adrakahu al-ma'mum fi hadzal rukuk, makmum dapat bersama imam pada rukuk tersebut, adakah sah ataupun tidak? Imam ni kadang-kadang dia lupa. Dia dah berdiri qiyam, kemudian Allahu Akbar rukuk. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Bila mana dia sami Allahu liman hamidah, dia teringat tadi tak baca tasbih. Dia tak baca tasbih. Dia pun rukuk balik. Allahu Akbar rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sebenarnya hukum tak sah. Sebab dia nak tasbih tu sunat. Sami Allahu liman hamidah tu rukun. Yang tidak tu rukun. Jadi sebenarnya tak sah. Sekiranya makmum, persoalannya makmum yang baru masuk. Dan pada ketika itu imam rukuk kali yang kedua dah. Makmum tersebut dapat rakaat ataupun tidak? Dapat ke tidak rakaat? Tidak dapat rakaat. Sebab rukuk tadi tidak dikira rukuk yang pertama je. Kalau imam buat kerana terlupa, tak apa. Kalau sengaja, batal sembahyang imam. Kalau imam dia terlupa, kemudian bila mana dia rukuk kali yang kedua, baru dia teringat semalam belajar, ustaz kata batal, terus dia bangun balik, maka sembahyang dia tak batal sebab dia terlupa. Kalau dia sengaja buat, batal. Sama juga seseorang yang mana makmum yang baru sampai surau ataupun masjid, imam naik rakaat kelima sembahyang zuhur. Makmum yang masbuk ni tengok imam rukuk, dia pun rukuk sekali dengan imam. Adakah dapat rakaat tersebut? Dapat rakaat makmum tadi ataupun tak? Dapat satu rakaat ataupun tidak? Dapat tak? Gambaran dia, nampak? Dia tak tahu. Dia tak tahu imam dah.
Dia tak tahu kalau dia tahu dapat tak. Kalau dia tahu tidak dapat, sebab syarat nak dapat rakaat bersama dengan imam, rukuk tadi rukuk yang diiktibar dalam solat, yang diambil kira dalam solat. Rakaat yang kelima bukan semayang lagi. Semayang tak ada sampai 5 rakaat. Semayang zuhur 4 rakaat je. Bila imam naik 5, dia pun kelang kabut kejar imam untuk dapatkan rukuk bersama imam. Rupanya itu rakaat kelima, maka tidak dikira, tak mendapat rakaat makmum tersebut. Kalau makmum tak tahu, sah. Sah. Kalau makmum yang masbuk, dia pun tak tahu, dia nampak semua ikut je, dia pun ikut sekali. Rupa-rupanya malam tu baru tahu maka semayang dia sah, sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu, maka dikira dia kena buat, rakaat tersebut tak sah lah. Makna semayang dia sah, rakaat tersebut tak sah, dia bangun 4 rakaat semayang zuhur. Dia bukan masbuk 3 rakaat, 4 rakaat. Tapi kalau dia tak tahu, tak apa, hukumnya sah. Kemudian sekiranya seseorang dia masuk masjid surau, tengok bukan imam rukuk, imam sujud, imam sedang sujud, dia pun angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia turun sujud. Adakah disunatkan dia takbir untuk turun sujud ataupun tidak? Takbir intiqalat sunat ataupun tak? Sunat takbir. Takbiratul ihram tu wajib, tapi takbir sujud tu tidak disunatkan. Mana dia terus sujud je. Dia Allahu Akbar, niatlah takbiratul ihram, takbir pertama. Lepas takbir pertama terus sujud, tak perlu takbir. Sebab apa tak perlu takbir? Kerana itu bukan tempat takbir untuk dia. Sebab selalunya lepas takbiratul ihram adalah takbir untuk rukuk. Kalau untuk rukuk, imam sedang rukuk, disunatkan dia takbir. Memang itu cara dia, lepas qiyam rukuk. Tapi bila imam sedang sujud ataupun duduk antara dua sujud, dia lepas takbiratul ihram terus ikut imam, terus sujud ataupun duduk antara dua sujud, dia tak perlu takbir. Sebab kerana itu bukan tempat untuk makmum. Tempat untuk makmum tadi adalah rukuk selepas qiyam. Jadi dia pun ikutlah imam, ikut saja imam, tetapi dia tak disunatkan untuk takbir. Takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun tu tak disunatkan. Tapi kalau dia baca juga, dia baca boleh lah. Cuma tak ada sunat khusus, tak ada. Setakat dapat pahala takbir lah. Takbir macam solat mayat, solat jenazah. Solat jenazah ni berapa kali takbir? 4 kali. Tuan-tuan nak 10 kali takbir pun tak apa. Cuma orang tengok pelik lah, ni apa banyak kali takbir ni. Tapi sah. Sebab takbir banyak kali pun tak apa. Nak takbir ke nak tasbih 100 kali dan semayang pun tak apa. sebab dia zikir, takbir jenis zikir. Bila jenis zikir ni, dia tak batal semayang. Cuma adakah disunat ataupun tidak aja. Jadi dalam masalah ini tidak disunatkan bagi makmum untuk dia takbir, menyebut takbir untuk sujud. Sama lah juga kalau masuk imam sedang duduk tahiyat awal, Allahu Akbar, takbiratul ihram, terus duduk tahiyat awal, tak perlu takbir. Cuma bila dia takbiratul ihram tu hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib dia turun ikut imam. Sebab dia dah takbiratul ihram, niat ikut imam, maka wajib apa yang imam tengah buat, dia mesti kena buat. Jangan pula imam duduk tahiyat awal, Allahu Akbar, tunggu je imam, tunggu imam bangun. Itu tak sah. Bila dah takbiratul ihram, dah niat sebagai makmum, maka hukumnya wajib ikut imam. Apa yang imam buat, kena buat. Cuma tak disunatkan untuk melafazkan takbir al-intiqalat, takbir perpindahan rukun. Sama juga seseorang yang masbuk, imam dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun bangun untuk tambah rakaat yang dia
tak sempat tadi bersama imam yang dia masbuk tadi, adakah disunatkan dia takbir ataupun tidak? Bangun tadi, disunatkan takbir ke tidak? Tak disunatkan takbir. Dia bangun je, tak disunatkan takbir. Melainkan tempat tersebut adalah tempat, memang tempat dia. Maknanya tempat dia tu maksud dia tempat tahiyat awal, tasyahud awal. Contoh, imam rakaat yang kedua saya baru sampai. Imam rakaat kedua sembahyang maghrib saya baru sampai. Bila imam duduk tahiyat awal rakaat kedua, saya baru satu rakaat bersama dengan imam. Kemudian imam rakaat yang ketiga, saya rakaat yang kedua. Bila saya rakaat yang kedua, imam rakaat yang ketiga, saya tahiyat awal, imam tahiyat akhir. Kemudian imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya yang duduk di belakang imam sebagai makmum, saya bangun, tertinggal satu rakaat. Jadi tempat yang saya duduk tadi tu adalah memang tahiyat awal, memang tempat tahiyat awal, sebab saya rakaat kedua. Jadi bila saya bangun selepas imam beri salam, disunatkan takbir Allahu Akbar, kerana itu tempat dia. Tapi kalau saya masbuk, saya datang-datang imam dah rakaat ketiga dah sembahyang maghrib, rakaat ketiga, saya baru rakaat pertama. Jadi bila mana imam duduk tahiyat akhir, saya baru rakaat pertama. Bila imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, saya tambah lagi 2 rakaat. Bangun, adakah bangun disunatkan takbir ataupun tidak? Tak disunatkan. Sebab itu rakaat pertama bagi saya, rakaat pertama memang tak ada duduk. Sebab apa saya duduk? Sebab ikut imam. Sebab imam duduk tahiyat akhir, kerana menghormati imam lah, sebab kita ikut imam. Jadi kita duduk tu bukan sebab tempat kita. Kita pada rakaat pertama, kita duduk disebabkan imam duduk. Jadi bila imam beri salam, kita pun bangun, tak disunatkan untuk kita takbir. Bangun je, Allahu Akbar, kita bangun je, bangun, berdiri, kita baca Fatihah. Dalam berjanji mana juga Abdul, kita nak tunggu imam bangun bila masuk, katakan imam dah masuk rakaat kedua kan, kita baru nak masuk, imam tengah tahiyat awal. Lepas tu kita afdalnya selama ni kita nak ikut imam tu tahiyat awal ke, ataupun kita nak tunggu imam tu naik? Dia mana-mana bahagian, mana tempat kita sedang semayang, kita masuk masjid, kita nampak imam sedang sujud, terus masuk je. Jangan tunggu sampai imam naik rakaat berikutnya. Tak apa, sebab setiap sujud kita, setiap ibadat yang kita buat tu ada nilai lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak dikira rakaat tersebut. Tak apa, imam sujud, jangan tunggu rakaat berikut terus sujud, kita takbiratul ihram terus sujud ikut imam. Sebab setiap perbuatan rukun sembahyang tu ada pahala dia. Jadi terus kita ikut imam dah, tak perlu tunggu sampai imam qiyam. Betul, takbiratul ihram tu wajib. Takbiratul ihram terus ikut imam lepas takbiratul ihram. Okey. Oh, tunggu pun boleh, cuma yang terbaik lah, yang afdalnya kita masuk terus kita ikut imam lah. Ada pahala je. Kemudian dalam isu yang masbuk yang saya bagi tahu tadi, seseorang yang mana bukan tempat dia duduk tahiyat, tetapi sebab imam duduk tahiyat akhir, dia terpaksa duduk. Contoh macam saya bagi tahu tadi, imam rakaat ketiga, saya baru sampai, saya baru rakaat pertama sebagai makmum. Imam tahiyat akhir, saya baru satu rakaat. Imam beri salam, saya kena bangun rakaat yang kedua. Jadi bila saya kena bangun rakaat kedua sejurus selepas imam beri salam, maka hukumnya wajib saya bangun. Jangan duduk lama-lama. Kalau tak sempat baca tahiyat awal pun tak apa, terus bangun je. Sebab itu bukan tempat saya untuk baca tahiyat sampai habis, ataupun nak baca sampai tahiyat awal. Imam beri salam terus bangun.
Walaupun tak sempat tahiyat awal, baru baca Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, tak apa, imam beri salam terus kita bangun. Melainkan sekiranya kita duduk lama-lama duduk lama-lama bukan tempat kita tu, bukan tempat untuk kita duduk lama-lama. Sebab kita rakaat pertama, imam dah rakaat ketiga beri salam sembahyang maghrib. Jadi imam dah beri salam, kita duduk lama-lama, batal sembahyang kita. Sebab itu bukan tempat kita. Kalau kita habiskan bacaan tahiyat dulu. Kalau kita habiskan bacaan tahiyat, kalau dia boleh batal sembahyang, boleh bawa batal sembahyang. Sebab apa? Hukum dia selepas imam beri salam terus bangun. Melainkan kita punya tempat itu adalah tempat tahiyat awal, itu tak apa. Contohnya macam tadilah, macam gambaran awal tadi, imam rakaat yang ketiga sembahyang maghrib tahiyat akhir, makmum tahiyat awal. Tiba-tiba imam baca laju tahiyat, dia dah beri salam, kita tak habis tahiyat awal lagi, kita boleh habiskan pelan-pelan. Lama pun tak apa, lama pun tak apa. Sebab itu tempat kita, tahiyat awal ni tempat kita. Walaupun sunat tahiyat awal ni ringkas. Sebab itu tahiyat awal sunatnya bukan ringkas, diringankan. Sebab itu tahiyat awal ni tak disunatkan selawat kepada keluarga Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ tahiyat awal. Tak disunatkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab takhfif. Tahiyat awal ni untuk ringan. Walaupun ringan, kita baca duduk lama-lama tak apa. Sebab itu memang tempat kita. Itu adalah tempat kita. Maksud tempat kita ni adalah tahiyat awal. Kita tahiyat awal, imam tahiyat akhir. Tapi kalau kita rakaat yang pertama ataupun kita rakaat yang ketiga, imam dah beri salam, saya rakaat ketiga sembahyang zuhur, imam rakaat keempat sembahyang zuhur, imam beri salam, saya tambah satu rakaat, saya tak boleh duduk lama-lama, lepas imam beri salam terus bangun. Sebab itu bukan tempat saya, bukan tempat untuk saya duduk lama-lama. Dan sunat bagi orang yang masbuk ini adalah bangun selepas 2 salam imam. Ini tuan-tuan kena faham. Yang pertamanya sunat, yang keduanya harus, yang ketiganya batal. Sunat bagi orang yang masbuk, dia bangun pada rakaat yang berikutnya, yang dia tertinggal bersama imam, adalah selepas imam memberi salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedua, baru start makmum bangun. Itu sunat. Sebab apa sunat? Sebab salam yang kedua itu adalah sebahagian daripada solat. Salam kedua sebahagian daripada solat. Sama juga macam rukuk. Kita nak rukuk, imam Allah sampai imam akbar habis rukuk, barulah kita start rukuk, baru bermula bergerak nak rukuk. Sama juga dengan salam. Sebab salam ini, salam kedua pun sebahagian daripada solat. Jadi disunatkan orang yang masbuk tunggu. Kalau orang tak masbuk pun, dia nak beri salam, tunggu sampai imam habis salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru imam makmum start Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sebelum imam habis salam kedua, imam habis salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, salam pertama habis, orang yang masbuk pun bangun, ataupun makmum yang tak masbuk beri salam Assalamualaikum warahmatullahi, hukum dia harus. Tetapi sekiranya imam tak habis lagi salam pertama, makmum yang masbuk dah bangun, batal sembahyang dia. Imam baru assalamualaikum, baru assalamu, makmumnya Allahu akbar, makmumnya masbuk, maka tak sah sembahyang dia. Kalau dia sengajalah tak sah. Dan juga dia tak niat mufaraqah. Kalau dia niat mufaraqah boleh. Sebab dia niat mufaraqah memang tak ada kaitan dengan imam, dia boleh bangun lah. Tapi kalau dia tak niat mufaraqah dan dia masih terikat dengan imam, imam tak beri salam lagi, sedang beri salam bangun, salam pertama bukan salam kedua, salam pertama, maka tak sah. Orang yang masbuk tadi, dia kena duduk balik. Kalau dia dah terbangun, dia teringat semalam belajar, kena duduk balik. Kemudian tunggu imam beri salam sampai kum yang pertama, baru hukumnya harus dibangun. Yang sunat sampai imam salam yang kedua, disunatkan dia bangun. Itu yang terbaik lah. Okey.
Ada apa lagi soalan? Semayang sikit Ustaz. Ha. Sunat setelah qabliyah. Okey. Saya pernah dengar yang kata kalau dia tengah sunat, buat sunat qabliyah, kamar dah mula, dia boleh hentikan solat dan terus berjemaah. Kalau sedang sembahyang sunat. Betul, boleh? Kita bagi tahu tadi. Ha? Afdalnya habiskan ke? Habiskan tu maksudnya sampai Habiskan 2 rakaat tu. habis. Pun kita baru bila kita baru dah takbir bagi sikit baca Fatihah, dah qamat untuk solat wajib. Ha. Dia lebih baik kita berhenti sembahyang ataupun kita habiskan 2 rakaat. Dia bergantung kepada semayang kita. Kalau kita rasa kita boleh cepat habis, kita habiskan semayang kita. Selalunya semayang sunat ni sekejap je. Sebab imam ni selepas iqamat, kadang-kadang iqamat nak serahkan mikrofon kat imam, kemudian imam nak betulkan jubah sikit, nak betulkan mikrofon lagi, kemudian imam nak tengok saf, rapatkan saf semua, kemudian imam nak betulkan tempat sujud dia, sejadah dia. Kalau imam pakai spek, nak buka spek dia, dia nak matikan handset dia, semua tu lambat. Jadi kita dah habis semayang sunat dah. Jadi sebenarnya yang terbaik, afdalnya adalah kita habiskan semayang 2 rakaat. 2 rakaat kita habiskan. Kalau tidak, takut tak sempat, maka kita batalkan semayang kita. Maksud tak sempat tu apa? Tak sempat berjemaah, bukan tak sempat rakaat pertama. Tak sempat jemaah. Mana kalau kita habis semayang, imam pun habis semayang. Itu maksud dia. Tapi selalunya jaranglah kalau kita habis lambat daripada imam. Sebab semayang sunat pun mesti laju cepat. Jadi maksud di sini, putuskan sembahyang, batalkan sembahyang sunat sesegera yang mungkin. Dalam sangkaan kuat dia tak boleh habis. Maksud tak boleh habis, dia tak boleh habis sembahyang sunat dia tu, dan sebelum imam habis sembahyang berjemaah. Sebelum imam habis sembahyang berjemaah. Makna yang disunatkan untuk dia batalkan sembahyang sesegera yang mungkin dan masuk bersama dengan jemaah yang sembahyang fardu, itu sekiranya kalau dia teruskan sembahyang sunat, dia tak sempat berjemaah. Mana imam dah beri salam dah. Tapi kalau dia sempat lagi jemaah, maka disunatkan untuk dihabiskan 2 rakaat dulu. Itu yang afdalnya. Dan yang afdal, yang terbaik. Sebab apa? Sebab sembahyang sunat ni sekejap je sebenarnya. Berbeza dengan sembahyang yang imam sembahyang berjemaah. Sebab dia mungkin ada kaitan sebab kita tak boleh sewenang-wenangnya Batalkan sembahyang fardu. tak tahu lah. Kalau situasi yang macam ni kita dah tahu, maknanya kita harus untuk membatalkan. Tapi kalau kita habiskan pun Ini sembahyang sunat ke fardu? Sembahyang sunat kita boleh batalkan bila-bila. Sembahyang sunat, dia hukum dia harus dan makruh. Seseorang yang buat sembahyang sunat, puasa sunat, dia batalkan, makruh. Tapi kalau dia buat sembahyang wajib, dia buat puasa wajib, maka dia batalkan sesuka hati dia, hukumnya berdosa, haram hukum dia. Sebab benda yang fardu, kita dapat Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu, ibadat kamu. Batalkan di sini adalah maksudnya batalkan ibadat fardu. Walaupun dalam mazhab Hanafi, dia kata ibadat sunat pun sama. Kalau ibadat sunat, seseorang tu batalkan, dia puasa sunat hari Isnin, tiba-tiba dia batalkan. Dalam mazhab Hanafi, dia kena apa? Qada balik. Qada puasa sunat hari Isnin tu. Dalam mazhab kita pun qada juga, mazhab Syafi'i, tapi sunat untuk qada. Puasa tu dah sunat, kemudian kita batalkan puasa tadi, disunatkan untuk qada. Cuma beza dia sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat. Sembahyang sunat kita boleh batalkan bila-bila masa, cuma makruh lah. Makna dari segi adab kita lah, adab kita kurang. Sebab sepatutnya bila dah sembahyang ni, kita bercakap dengan Allah Ta'ala, sepatutnya kena habiskan dulu, baru habiskan sembahyang, barulah kita nak main handset ke, nak tengok Facebook ke apa. Tetapi bila telefon bunyi,
Semayang sunat, telefon bunyi, terus dia batalkan semayang dan angkat telefon. Hukumnya harus tetapi makruh kerana kurang adab dia. Tapi kalau semayang wajib, dia tak boleh batalkan semayang semata-mata untuk mengangkat telefon yang sedang berbunyi. Untuk semayang wajib. Sebab semayang wajib hukumnya wajib dihabiskan dan haram dia batalkan tanpa sebab. Kalau semayang wajib, kalau dia sakit perut sangat, itu memang kena berhentilah. Kalau dalam situasi yang biasa, maka dia batalkan suka-suka, maka hukumnya adalah haram dan berdosa. Okey. Supaya wajib tapi ada sebab yang Ada sebab tak apa? sebab kita bukan tak, kalau katalah kita tak batalkan, kita terpaksa bergerak. Ini terjadi pada saya lah. Gerak maksudnya? Ni kita di Mekah, bukan kita semayang, tiba-tiba body dia datang, ini semayang wajib ni, orang-orang gitu, kita dah terpaksa bergerak sana kemari. Sebab mungkin kita semayang bukan tempat dia baru. Oh, Jadi yang tu tak apa. Sebab kita sebenarnya kita silap tu. Sepatutnya kita kena cari tempat yang agak selesa sikit semayang, bukan tengah-tengah jalan semayang tu. Masalah masjid padat kan. Dan masjid padat je lah. Kita kena cari yang tempat yang Dia torak-torak tu, kita dah bergerak ke mana-mana. itu kalau kita batal, sebenarnya kita tak perlu batalkan semayang pun tak apa. Boleh. Terus je lah. Sebab bergerak tu sebab jelah polis suruh kita gerak lah. Tapi kita teruskan semayang. Bukan kita nak gerak, sebab memang orang suruh kita gerak masa tu. Kita pun nak, kita nak, terpaksa gerak. Gerak, kita semayang, terus semayang. Boleh tak? Banyak penggerakan. Banyak pergerakan pun tak apa, sebab bukan daripada kehendak kita. Memang macam kita semayang, tiba-tiba gempa bumi. Gempa bumi duduk dalam bangunan bahaya. Takut kipas jatuh atas kepala lampu, kita keluar, kita sambung semayang kat luar. Dekat kawasan tanah lapang luar, kita sambung semayang itu. Boleh. Tetapi yang afdalnya kita batalkan semayang. Yang afdal kita batalkan semayang. Sama juga macam tadi. Polis kita suruh semayang sana, pindah tempat, yang afdal kita batalkan semayang. Itu yang afdal. Sebab pergerakan 3 kali ni, kalau pergerakan 3 kali ni, dia ada tempat yang sesuai juga. Kalau tuan-tuan pergi latihan askar, komando, dia panggil survival. Dia masuk dalam hutan, dia hanya pakai seluar pendek macam tu je. Kemudian semayang nyamuk banyak. Malam siang sama. Siang okey, malam nyamuk banyak. Jadi kalau kita tak nak bergerak, susah. Walaupun badan penuh letak lumpur. Kita letak lumpur semua pun, nyamuk tetap akan datang juga. Kalau semayang tak nak bergerak lebih 3 kali, susah. Macam mana pun nyamuk akan bergerak. Nyamuk akan pusing telinga kita, badan kita. Memang kena bergerak. Jadi dia tengok pada tempat lah. Tengok pada tempat. Tapi asalnya mazhab Syafi'i kita itulah. Dalam situasi biasa kita sembahyang masjid surau, 3 kali pergerakan terbatal lah. Adakah cara kita nak batalkan sembahyang jemaah sendiri, cara dia Cara? salam Tak ada. Batalkan terus lah. Kalau kita nak beri salam boleh juga. Kita nak beri salam, kita nak batalkan sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Atau kita nak batal, kita niat batal, memang dah batal sembahyang. Sama sembahyang fardu juga. Sembahyang fardu ni, bila mana tuan-tuan sembahyang fardu, niat nak batalkan sembahyang, memang batal sembahyang. Sedang sembahyang fardu, niat nak batal, memang batal sembahyang. Sama juga sembahyang kita tengah sembahyang sunat. Tak, kalau kita kentut memang batal lah. Memang batal. Kalau kentut memang batal, memang kena keluar. Tak ada. Kalau kita kentut, kita terus keluar, memang sembahyang kita batal. Memang sembahyang kita batal. Jangan pula lepas dia kentut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beri salam. Tak ada, lepas kentut kita keluar. Bahkan siapa yang kentut, dia beri salam pertama, kentut, sembahyang dia sah. Dia beri salam pula yang kedua, dosa hukumnya. Sebab apa? Seolah-olah dia kembali balik, seolah-olah dia kembali
melaksanakan apa? Perkara sunat dalam sembahyang. Sepatutnya dah habis takbir pertama habis, sebab dia dah melakukan perkara yang batalkan sembahyang, dia tak boleh nak beri salam kedua. Kalau beri salam yang kedua, hukumnya apa? Dosa lah. Sebab seolah-olah dia nak kembali balik dalam sembahyang dia. Itu cerita dia bila lepas salam pertama dia kentut. Kalau dia tak kentut tak apalah, tak ada masalah. Kalau sembahyang sunat memang sama juga kan. Sembahyang sunat sama je. Fardu sunat sama. Okey. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.